Ada satu ketika kami sedang merehatkan diri selepas orang kata meronda-ronda dalam hutan lah dan saya pun pergilah berjalan-jalan seorang diri untuk tengok-tengokkan tempat yang akan kami jadikan kawasan untuk bermalam pada malam tu. Dan tak lama lepas saya berjalan-jalan ni, saya tu jumpa tau, macam ada sebuah kawasan, macam kawasan tu ada berbusut-busut tau, ada 3 busut to be exact lah Dan saya berjalan ke arah busut tu untuk dibuat tinjauan kat situ. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer sikit semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan berlaku taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan askar juga. Tapi bukan direct pada askar lah. Ni pada ahli keluarga askar, pada isteri askar, apa yang dia orang alami, pada anak-anak askar. Macam itulah lebih kurang ya cerita dia. So, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Okey, baiklah, macam yang KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan askar punya saudara, bukan saudara mara, isteri dengan anak-anak. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kita nak cerita pasal isteri pada seorang askar ni. Okey, kisah kali ini berdasarkan kisah benar yang diceritakan sendiri oleh ayah mertua saya, kata dia. Ini kisah pendengar lah Tapi kisah ini merupakan kisah yang dialami oleh ibu mertua saya sewaktu ayah mertua saya ni masih lagi berkhidmat dalam angkatan tentera. Okey, namun kisah ini bukanlah kisah yang menyeramkan. Ianya cuma beberapa kejadian yang mengisahkan satu anugerah yang telah pun diberi, pinjam, yang tak semua orang boleh perolehi. Ini maksudnya ada sesuatu ataupun ada istimewanya mak mertua dia ni lah. Okey, kita terus dengan cerita dia. Ibu mertua saya ni merupakan seorang suri rumah biasa lah seorang perempuan kampung yang menurut ayah mertua saya ni sangat-sangat istimewa pada dia. Jadinya bila saya bertanyakan apa yang istimewa tu pada bapa mertua lah So bapa mertua saya pun bagi tahu yang ibu mertua saya ni memiliki ataupun dikurniakan daya firasat ataupun prarasa yang boleh merasa something yang belum berlaku tau, yang tinggi sekali, walaupun tidak pernah belajar apa-apa ilmu makrifat ke apa ke, tak ada, atau mewarisi daripada keluarga dia ni. Jadi menurut bapa mertua saya lagi, kadang-kala sesuatu berita ni daripada hutan ni belum sampai lagi ke pengetahuan warga camp, tapi mak mertua saya waktu tu seakan-akan sudah dapat tahu, walaupun ianya bukan secara detail lah Contohnya, saya letak satu contoh kat sini. Abang ipar saya ni pernah bercerita tau, yang ibu mertua saya ni pernah tiba-tiba jadi kelang kabut tau, ambil uduk secara kelang kabut lah dan terus menunaikan solat sunat lah walaupun ketika itu ibu ni sedang makan bersama-sama dengan anak-anak dia. Dan sesudah solat, ibu ni bersungguh-sungguh berdoa, menangis-nangis agar ayah mertua saya ni selamat dalam pertempuran atau ketika dalam kesukaran lah. Dan ini juga disahkan oleh bapa mertua saya apabila ibu bertanya pasal pertempuran ataupun kesusahan yang dialami oleh bapa mertua saya ni. Dan pasukan dia dalam operasi, walaupun masa tu tak ada lagi medium perhubungan, sama ada contohlah kita letak tak ada lagi FB Live ke WhatsApp ke apa benda kan, jadi tak ada lah online ni, tak ada. Jadi orang kata maklumat tu agak mustahil lah untuk sampai pada mak mertua saya ni. Jadi malah maklumat mengenai sesuatu operasi ni sangat-sangat rahsia tau.
Sehingga kan anggota-anggota tentera yang berada dekat kamp ni pun tidak mengetahui apa-apa maklumat perihal anggota yang sedang beroperasi ni, yang ataupun yang sedang berada dalam operasi tu. Dan adalah beberapa kisah yang diceritakan oleh bapa mertua saya mengenai ibu mertua saya ni lah. Antaranya kisah sewaktu bapa mertua saya ni terlibat dalam satu operasi di kawasan Hitam sekitar Bentong Pahang itu. Pada mulanya, aku ni kira saya letak merujuk kepada bapa mertua dia lah. Aku dah rasa lain macam dah dengan mak kau ni. Mak kau ni merujuk pada mak mertua saya lah pada masa tu. Tapi aku anggap yang mak kau ni cuma pandai sekap jarang je, main teka-teka gitu je lah, ataupun dapat maklumat pasal kami ni daripada anggota-anggota lain yang gerak balik dulu daripada kita orang lah, daripada operasi. Sehinggalah pada satu hari ni baru aku dapat tahu perihal kebolehan mak kau tu, kata bapa mertua saya, bila kami ni sekali lagi diarah untuk masuk hutan semula. Dan masa tu pasukan kita orang ni, ni pasukan bapa mertua dia lah, diarah untuk ke Perak bagi menggantikan pasukan yang ada dekat sana yang akan ditarik keluar daripada zon operasi ni. Namun ketika dalam perjalanan tu, semboyan telah terima kawat daripada markas agar pasukan dilencongkan ke Bentong Pahang kerana terdapat laporan risik akan pergerakan pengganas komunis mengganggu orang awam di kawasan ladang-ladang getah dekat sana lah. Dan masa ni mak kau ni cuma tahu yang aku kena hantar ke Perak je, tapi tak tahu langsung pasal kami akan dilencongkan pergi ke Pahang tau. Jadi selama aku kat Pahang pun, pasukan aku ni tak ada peluang langsung untuk berhubung dengan keluarga masing-masing lah. Jadi semasa dekat Bentong tu, berlakulah satu kejadian di mana hanya aku yang mengalami dia. Saya tukarlah aku ni macam tak manis pula Saya cakap saya lah. Kawan-kawan saya ni semua tak tahu pasal ni tau. Ada satu ketika kami sedang merehatkan diri selepas orang kata meronda-ronda dalam hutan lah dan saya pun pergilah berjalan-jalan seorang diri untuk tengok-tengokkan tempat yang akan kami jadikan kawasan untuk bermalam pada malam tu. Dan tak lama lepas saya berjalan-jalan ni, saya tu jumpa tau, macam ada sebuah kawasan, macam kawasan tu ada berbusut-busut tau, ada 3 busut to be exact lah Dan saya berjalan ke arah busut tu untuk dibuat tinjauan kat situ. Tiba-tiba berdirilah seekor harimau belang tau dekat atas busut tu, busut yang tengah-tengah lah Teruslah saya ni faham yang itu tandanya kawasan itu bukan kawasan yang patut kita orang masuk waktu tu. Dan yang harimau tu pun bukan sebarangan harimau. Lalu saya pun sekadar tundukkan kepala dan berundur perlahan-lahan ke belakang beberapa langkah macam tu. Bila saya tegakkan kepala semula, harimau tu pun dah tak ada kat situ dan hanya tinggal bau-bauan pandan je yang semerbak yang tinggal kat situ. Jadi saya pun teruslah berlalu pergi dan mencari tempat lain untuk kami bermalam untuk malam tu. Dan selesai tamat operasi kami kat Bentong tu, semasa saya ni tengah berehat-rehat kat rumah lah sambil berborak dengan orang kata mak kamu ni lah tiba-tiba je dia tanya kat saya sama ada saya rasa takut tak semasa terjumpa dengan harimau tu. Padahal peristiwa saya terjumpa dengan harimau tu, penjaga kawasan tu pun saya tak ada beritahu kat siapa pun sebenarnya. Tapi bila ditanya barulah saya tahu yang mak kamu ni seperti dapat bayangan tu tau semasa dia sedang pergi bagi makanan kucing kat belakang rumah. Ada satu lagi lah kisah yang menarik tau, di mana saya ni telah diarahkan untuk mengiringi beberapa orang anggota yang telah tercedera sewaktu keluar operasi lah. Turut bersama kami masa tu ada juga beberapa mayat pengganas yang berjaya ditembak mati dalam pertempuran untuk diserahkan pada risikan tau untuk tindakan selanjutnya. Masa penarikan keluar tu, saya ni dapat berpesan daripada markas TAG lah untuk bercuti beberapa hari sebelum kembali semula ke kawasan operasi. Masa saya ni dibenarkan pulang lah, saya tak sempat nak beritahu dekat mak kamu ni dan menjadi amalan saya lah. Kalau baru keluar daripada operasi ni, bila sampai ke rumah saya akan terus tukar baju dan bersiram kat luar rumah je macam tu. Sebelum masuk dalam rumah lagi, saya dah siap-siap buat benda tu. Tak nak orang kata ada badi ke ada benda yang mengikut, biar kat luar tinggal. Saya takkan mandi kat dalam rumah, saya akan mandi kat luar rumah. Jadi lebih-lebih lagi jika dalam operasi tu berlakulah pertempuran, orang kata ada tembak-tembak ke, ada berdarah, tumpahan darah kat situ, saya memanglah lagi pantang kata dia. Dan salah satu tujuannya adalah bagi mengelakkan badi mengikut sekali kata dia. Maklumlah dalam hutan kan, kadang-kadang berhari-hari kita orang tak tukar baju kat dalam tu, sampaikan darah-darah yang melekat ni pun dah orang kata dah sebati dengan baju. Tapi kali ni saya jadi pelik tau, sebabnya
Mak kamu ni seperti dapat tahu tau yang saya ni akan pulang. Padahal masa sampai ke camp ni, daripada awal pagi sampai masuk ke waktu subuh, barang-barang yang biasa diperlukan macam contohlah baldi, ada air, dengan limau ladi hitam semua dengan kain basahan telah pun tersiap sedia kat depan rumah tu. Bila ditanyakan pada mak kamu ni, dia cuma mampu bagi tahu yang dia termimpi ketika tidur selepas solat Isyak yang saya dah balik dah. Dan saya minta je sediakan semua benda tu. Hebat mak dia dah siap sediakan dah. Alhamdulillah. Padahal waktu tu saya ni tengah dalam perjalanan lagi daripada kawasan operasi tau. Dan pada mulanya anak-anak tak berapa faham tau, ataupun diorang tak tahu langsung pasal mak kamu ni kan. Jadi mungkinlah disebabkan diorang ni masih kecil lagi dan lagipun benda ni bukannya sentiasa berlaku. Namun hal ini juga pernah terjadi tau semasa mak dengan anak-anak semua balik ke kampung sebab ada kenduri kahwin saudara dia. Dan sedang ahli keluarga mak ni tengah duduk kat rumah ni, hujan turun dengan lebat sekali, dengan kilat bagai dengan guruh dentam berdentum kan. Pada masa guruh berbunyi dentum berdentam tu kan, tiba-tiba mak kamu ni dapat bayangkan tau yang mungkin menakutkan baginya. Sampaikan waktu tu mak kamu boleh terjerit dan pingsan kan. Habis riuh adik-beradik mak dengan datuk dan nenek sekali terkejut dengan apa yang terjadi waktu tu. Dan bila mak tersedar ni, mak terus menangis sambil menyebut nama saya lah Sampaikan mak banyak sangat termenung dan tak banyak bercakap sejak daripada peristiwa tu. Dan dia ni tidak menceritakan apa pun yang dia nampak. Malah ahli keluarga yang lain juga tak pernah tahu pasal benda ni. Dan selepas 2 minggu macam tu lah, saya pun pulang lah daripada operasi dan terus pulang ke kampung lah untuk berjumpa dengan keluarga. Dan masa ni lah mereka menceritakan apa yang terjadi. Dan mak waktu tu mulalah bercerita perihal apa yang dia nampak. Dan pada hari guruh berdentum tu, mak terbayangkan tau yang saya ni terkena letupan dan kemudiannya mak terus pingsan. Memang betul pada hari tu pasukan kami ni telah bertempur dengan sengit sekali dengan segerombolan pengganas komunis di hutan Cini Pahang. Dan semasa pertempuran itulah sebiji bom tangan telah dilempar oleh musuh lalu meletup berhampiran dengan saya. Namun alhamdulillah saya waktu tu cuma luka sikit-sikit je lah terkena serpihan bom tangan tersebut. Mungkin pada masa itulah mak terbayang tau babak bom meletup berhampiran dengan saya tu. Dan sejak daripada itulah mak puas berubat dan berdoa agar apa yang dipinjamkan kepadanya ini diambil semula kerana dah tak tahan sangat dan takut dengan apa yang dia bakal bayangkan. Bagi mak kamu ni, jika ditakdirkan apa-apa yang berlaku pada saya ni, dia lebih rela tau dapat berita daripada pihak tentera seperti isteri-isteri anggota tentera yang lain daripada dia sendiri dapat menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri. Alhamdulillah, bayangan mak ni pun lama-lama telah beransur hilang dan beransur pulih lah. Dan mak kamu ni teruslah pulih apabila saya ni telah ditamatkan perkhidmatan dalam angkatan tentera. Menjadi isteri seorang anggota tentera pada ketika zaman tersebut sangatlah mencabar tau. Hari-hari mereka berdoa agar tiada kenderaan tentera bersama anggota tentera yang lengkap berpakaian dengan tentera agar berhenti di hadapan rumah mereka semasa suami sedang menjalankan operasi di hutan. Kerana jika itu terjadi, ianya hanya untuk menyampaikan perkabaran yang paling tak nak didengar oleh isteri dan anak-anak. Semoga semua pejuang-pejuang negara yang telah terkorban di perbatasan sentiasa dicucuri rahmat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Harap anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Mungkin tak ada orang kata seramnya tu kat mana kan. Dia macam agak misteri lah. Macam mana isteri seorang askar ni boleh dapat orang kata insting apa yang terjadi pada suami dia. Mungkin anda di luar sana tu ada orang kata ada pengalaman-pengalaman ataupun ada insting-insting begini. Bolehlah sharekan cerita pada KSM ya. Nanti kita ceritakan kat sini. Baiklah, tanpa buang masa kita terus ke kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, kita terus dengan kisah dia
Assalamualaikum KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nurul. Saya ni seorang anak askar, kata dia. Bapak saya ni sekarang dah pencen dah pun dan duduk kat rumah jaga cucu dengan anak-anak saya. Maksudnya jaga cucu anak-anak dia je lah. Dan sekarang ni banyaklah dia buka kisah dia semasa dalam askar dulu. Daripada waktu dia perebet sampailah dah jadi pegawai waran gitu. Dan bapak saya ni akan selalu buka cerita tau. Bila suami saya ni ada bersama dengan saya, dia jarang sikit lah nak bercerita tau. Tapi dengan suami saya ada minat nak bercerita tau. Jadi suami saya ni bolehlah dikatakan peminat setia jugalah cerita-cerita seram daripada bapak saya ni. Dan saya pula jenis suka baca dengan tonton. Tak pernah lah alami apa-apa pun, Alhamdulillah. Tapi satu cerita bapa saya ni yang sampai sekarang ni saya bila teringat confirm meremang tengkuk, kata dia. Okey, masa tu saya tadika, kata dia. Ini cerita yang bapak diceritakan waktu sekarang lah Tapi cerita ni waktu dia tadika. Waktu tu umur saya dalam 5-6 tahun umur saya. Dan malam raya pula tu. Macam biasalah, kami ni saudara mara berkumpul kat rumah nenek beramai-ramai. Memang seronok sekali kan. Jadi atuk saya ni pula dah meninggal sebelum saya lahir lagi. Dan arwah atuk saya ni, kata orang lah dulu ni dia mengajar silat tau. Wallahualam bisawab. Tak tahulah kepastian itu macam mana betul ke atuk saya dulu mengajar silat kan. Sebab saya tak pernah jumpa atuk saya kan. Jadinya malam raya ni korang tahulah kan, semua sibuk nak buat persiapan apa semua kan. Jadi masa itulah saya duduk atas pangku mak saya sambil tengok TV siaran raya kan, macam-macam lah kan. Kita orang tidur dekat rumah maklum waktu tu yang bersebelahan dengan rumah nenek dan dalam satu tanah yang sama. Okey, memang semua berkumpul kat situ je sebab tak ada siapa berani nak tidur kat rumah nenek. Kat rumah nenek ni tak ramai orang lah kat situ. Jadinya rumah maklum saya ni dinding dia separuh batu dan separuh papan Tu pintu dia ni pula yang jenis atas bawah boleh buka tau. Macam pintu peti ais, atas boleh buka lain, bawah boleh buka lain macam tu kan. Malam tu memanglah dibiarkan pintu bahagian atas tu terbuka dengan bawah dia tertutup. Tiba-tiba bapak kata dia nampak nenek saya tau yang sedang syok bungkus sirih tu tekumak kamit tau. Dan nenek saya ni pula waktu tu membelakangkan pintu tu. Dan saya dengan mak saya ni duduk menghadap dekat nenek tu lah Dan ayah saya waktu tu pandang tau kat pintu tu. Dia macam terkejut tau. Tapi still cover lah sebab tak nak saudara mara semua ni terkejut ataupun takut tau. Biarlah nak raya kan, takut-takut dah tak seronok pula kan. Dia nampak dekat pintu tu macam ada tangan berbulu hitam tau, tengah melambai-lambai ke arah saya lah. Macam panggil saya ni untuk pergi kat dia tau. Jadi bapak saya kata masa tu saya dah nak bangun tau. Tapi mak saya tarik saya ni duduk sebelah. Sebab mak saya pun nampak waktu tu. Mak saya waktu tu apa lagi peluk saya kan lah. Peluk saya kan. Kau balik, jangan dikacau cucu aku. Tiba-tiba je nenek saya terjerit macam tu kan. Sambil bangun berjalan ke arah pintu tu. Terkejutlah satu rumah waktu tu. Semua daripada meriah-meriah ni tadi tengah sibuk dengan lagu raya apa semua, terus senyap, terus terkaku semua. Hanya suara TV dengan suara lagu raya je yang kedengaran tau. Poi balik, poi, ini bukan dompet kau, kata nenek tu sambil membuat isyarat tau, seakan menyuruh benda tu pergilah. Lupa lah nak beritahu, kita orang ni duduk kat sepadan Negeri Sembilan Melaka tau. So majoriti orang kat sini semua cakap Nogori. So adalah bunyi-bunyi negeri sikit lah. I try So nenek kembalilah duduk kat tempat dia dan sambung mengunyah sirih. Jadi bapak ni waktu tu lega lah sebab benda tu dah pergi. Katanya sayup-sayup je suara benda tu tau, macam nangis, macam sebab sedih lah agaknya kena halau macam tu kan. So bapak kata benda tu muka dia ataupun rupa dia ni macam anak beruk tau, nak ajak saya bermain. Dan esoknya nenek macam marah tau dengan bapak saya sebab benda tu ikut bapak saya ni daripada camp. Yelah of course lah kan, kami kan tinggal dekat quarters pegawai dalam camp askar ni kan. Jadi itulah nenek kata benda lah tu ikut kami daripada tempat kami tinggal daripada quarters camp askar ni. Okey, jadinya kisah yang kedua ni ini cerita kisah dia daripada mak dia yang cerita lah. Okey, kisah quarters di camp askar di tempat kerja bapak saya lah. Dan masa tu lah kami baru dipindah. Rumah kami ni yang paling ujung sekali lah. Jadinya sebelah rumah kami ni ada padang luas dengan hutan tau. Dekat padang tu macam ada taman permainan yang usang sekali tau. Dah berkarat-karat, memang buruk sangat lah. Mak ceritalah, masa kami masuk ke rumah tu, mak rasa macam tak sedar hati je tau. Jadi kita terpaksa jugalah stay situ sebab rumah yang ayah beli ni jauh tau, dekat Melaka. Jadi nak tak nak, sebab ayah kerja dekat dalam camp tu, terpaksalah duduk kat situ. Jadi camp ni dekat Negeri Sembilan tau. Minggu pertama tak ada masalah kata dia. Masuklah minggu kedua, maka bermulalah semuanya.
Saya tak kena apa-apa lah. Sebab ni saya ni tak adalah dera ke-6 kan. Okey, mak cerita lah. Waktu ni mak tengah masak tau. Dia seorang je kat rumah. Dan saya sekolah, ayah pula kat office. Tiba-tiba kucing kita orang, Mimi lah kita panggil kucing saya ni, kita letak nama dia Mimi lah. Mimi berdesis-desis tau, sampai kembang-kembang bulu dia, memandang ke arah bilik store yang memandang ke arah satu bilik dalam rumah kami ni yang kami jadikan dia store. Waktu tu mak pelik lah dengan dia angkat Mimi macam tu dan cuba tenangkan Mimi lah. Macam tu lah agaknya tenangkan kucing macam mana kan. Dan cubalah tenangkan Mimi ni sambil berjalan semula ke ruang tamu. Tiba-tiba kedengaran bunyi pintu ni dihempas kuat sangat tau. Mak terkejut dan Mimi terlepas daripada tangan lah. Dan Mimi ni berlari keluar daripada rumah tu waktu tu. Bila mak toleh ataupun pandang ke bilik tu, perlahan-lahan pintu terbuka. Boom. Dia terbuka tertutup, dihempas kuat sekali lagi. Dan mak tak cakap banyak lah waktu tu. Teruslah lagi pergi rumah jiran sebelah dan tunggulah sampai saya dengan ayah balik. Okey, gangguan seterusnya pada malam dia juga. Ini juga cerita daripada mak saya lah. Dan masa tu saya dalam bilik saya lah tengah main-main dengan mainan saya lah Jadi saya tak ingat lah pun. Saya sebenarnya saya langsung tak ingat pasal ni. Mungkin waktu tu pasal kecil sangat lah. Jadi mak cerita pada saya lah. Mak panggil saya tau pergi ke ruang tamu untuk buat kerja sekolah kata dia. Tapi saya tak layan tau. Dan mungkin mak ni waktu tu angin lah. Dah panggil-panggil anak buat tak tahu je kan. Mana tak anginnya. Jadi mak pun teruslah pergi ke bilik saya. Sampai dekat bilik saya ni, mak saya terus terkaku tau. Sebab apa tau? Sebab dia nampak saya ni tengah main-main dengan seorang budak perempuan. Allahu Akbar. Mak kata budak perempuan tu pandang je dia tau, dengan mata dia muntang tu, sambil panjat katil saya, lompat atas katil, terus gaib macam tu. Dan budak perempuan tu pakai satu dress warna pink dengan rambut bertocang dua kiri kanan gitu kan. Boleh tahan tegaman. Bibir dia merah, kulit dia putih pucat tau. Dan sejak daripada hari itulah saya terpaksa tidur sebilik dengan mak dengan ayah waktu tu. Gangguan lain pula yang bapak saya pernah yang ni gangguan ni bapak saya cerita lah. Bapak saya pernah nampak dua susuk dalam bilik ujung sekali, yang ada dua katil katil bujang tu lah, tengah baring atas katil macam tidur pun ada kan. Kadang-kadang ternampak macam ada orang meninjau je kat tingkap berhadapan dengan bilik kami lah dekat ruang garaj waktu tu. Kadang-kadang pintu kena ketuk pun ada. Penampakan budak-budak main-main kat taman permainan usang yang saya cerita kat sebelah rumah saya tu pun ada juga. Tapi dia main time malam waktu tu. Tengah-tengah malam kau tengok budak-budak main, padahal kau tahu tak ada siapa kat situ kan. Siapa tak seram? Kata dia macam tu lah Dan pernah juga sekali ayah saya ni ternampak tau, 3 susuk tubuh berpakaian uniform askar yang lama tu lusuh sangat, berdiri kat kawasan padang tepi hutan tu. Dan kalau mak pergi perjumpaan bakat lah dekat bangunan kelab tu pun selalu juga mak pernah diganggu lah. Ada nampak budak berlari lah, bunyi bilik air terbuka lah, bunyi pintu dihempas-hempas. Dan kalau ke surau pula, ni saya ni mengaji selalunya belah petang lah, mesti nampak ada ramai budak-budak bermain dekat area kolah tu. Dan dekat depan rumah kita orang ni ada satu kawasan yang luas tau, ada banyak pokok sena dekat situ. Dan quarters ni pula memang jenis open konsep tak ada pagar. Dan bapak saya ni pula suka memburu ayam hutan lah tu kan. Selalulah balik waktu nak dekat subuh baru balik tau. Bila dia parking motor dekat depan rumah, dia mesti akan terdengar tau suara macam macam tu tau, macam kuda mengengus. Kata dia lah kadang-kadang dengan bunyi tapak kasut berjalan menghampiri bapak saya. Tapi bila ditoleh tak ada siapa pun. Bila bunyi tapak kasut tu macam berhenti dekat depan dia, terus terasa macam angin kuat rasa ni, diikuti dengan bunyi tapak kasut tu berlari kat belakang dia. Dan akhirnya kan, lama kelamaan bila dah selalu sangat kami kena ganggu ni, kami dah jadi lalilah dengan gangguan-gangguan tu. Dan gangguan tu pun berhenti sendirilah bila dah lama-lama. Saya syukurlah sangat-sangat sebab tak pernah orang kata terbuka hijab untuk merasai apa yang mak dengan bapak saya ni rasa ataupun nampak. Sampailah bapak saya ni terpaksa ditugaskan ke luar negara, saya dan mak saya pun berpindahlah tinggal kat rumah di Melaka tu. Rumah tu rumah teres, memang dah kenal rapat dengan jiran-jiran sebelah menyebelah. Sebab kami pernah duduk kat situ sebelum berpindah ke camp.
Okey, sekian kata dia. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini kan. Harap anda terhibur lah kan. Kadang-kadang ada yang tersasul, ada yang gunakan apa tu, kata bahasa yang tak berapa betul tu. Maafkan saya banyak-banyak. Okey. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua adalah amat-amat dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.